macam sesi apa ni, sesi introduction untuk improvement dekat singgah saham Pro One tu. Dan juga kita open juga lah siapa-siapa nak share macam mana dia buat analisis, macam mana entry every single trade yang dia orang trade selama ni, kita boleh share lah nanti selepas tu. Okay, saya open ni lah, kita punya screen ya. Saya share. Okay, nampak tak skrin ni? Nampak. Okay ya. Nampak. Okay, ini macam biasalah yang selalu kita share, kita compare, kita boleh guna ni sebagai apa ni, untuk monitor trend lah. Sebab antara soya kat bawah ni, soya oil dengan palm oil kat atas ni. Sorry. Jadi kita boleh gunalah juga, kita guna soya bean oil, current contract in front, dan juga untuk palm oil, current contract in front. Maksudnya dia akan automatic selepas 5 bulan dia akan bertukar lah. Jadi kita cuma, kalau kita perasan, soya ni kita dulu yang pernah Cik Salahuddin explain, disclose lah benda ni, share. Mana soya ni dia macam adik-beradik lah, kembar lah senang cerita dengan crude palm oil ni. Kalau kita perasan sebelum ni soya ni dia start open market dia pukul 9 pagi. Tapi lately ni mungkin disebabkan cuaca matahari tu belah sana, dia dah start pukul 8 pagi. Okay. Jadi antara pukul 8 pagi sehingga pukul sebelum 10.30 tu kita boleh monitor dulu, tengok dulu. Ikut kita lah time frame berapa soya. Lepas tu kita akan tengok nanti opening pada 10.30 pagi palm oil tu, sama ada dia akan gap up atau gap down. Dia akan tengok berapa banyak daripada opening pump soya sehingga daripada pukul 8 tu sehingga 10.30 tu. Kita boleh tengok kalau dia, contohnya dia buka katalah 79, tiba-tiba dia naik 10.30 tu pukul 80. Okay, biasanya palm oil akan follow lah lepas tu. Tapi kita tak tahu lagi selepas tu dia akan continuous fly ataupun kita boleh tengok dulu lah. Itu sebab tu kita boleh buat macam ni lah. Kalau kita tengok sini, nampak tak? Kalau saya gerakkan mouse saya ni, ya, nampak tak? Dia ada garisan. Bawah pun ada garisan. 16.10 kat mana? Atas tu, kat bawah pun 16.10. Nampak tak? At least kita tahu bila candle pada waktu 16.15, soya macam apa reaction dia. Kalau kita tengok lebih kurang lah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, kita tak nak cerita banyak tentang soya ni, kita nak cerita tentang indikator tu. Okay, back to kita punya ni. Okay, ini indikator lah. Saya tak ubah nama, jadi kalau saya ada buat improvement apa-apa dekat indikator yang lama tu, bila saya kata siapa-siapa boleh upgrade tu, cuma remove je indikator dalam ni dengan klik cross ni, lepas tu add semula indikator yang mana kita upgrade tu. Jadi dia automatic dia akan bertambah lah apa-apa features yang saya buat. Okey ya, saya fokus pada Pro One ya, yang ni. Okey. Okey, Pro One ni tak ada apa pun, cuma dia tambah macam ni. Kita pergi kat setting ni. Okey. Okey, dalam setting ni untuk siapa-siapa yang first time join, okey. Dalam ni banyak lah sebenarnya. Dia actually kalau sebab saya start buat indikator ni bermula daripada grup Singgah Saham. Apa macam Cik Ding ke Cik Rosyk ke Kak Azrina, siapa-siapa yang daripada awal lagi join saya dekat Singgah Saham, tengoklah macam mana kita buat dulu step by step, buat daripada A 1, 2, 3, banyak step lah untuk dapat satu yang terbaik lah untuk mudahkan kita cari profit dalam trading setiap hari. Okay, dalam Singgah Saham Sawit Pro ni, dia ada banyak indikator dalam ni, actually di combine. Kenapa saya buat combination banyak-banyak ni? Sebab kalau siapa perasan, siapa guna indikator, siapa guna account yang free, dia dalam chart dia cuma dia maksimum 3 indikator je. Jadi kalau kita banyak combine macam ni, di consider macam tu, Pro One ni dia consider satu indikator. Jadi kita boleh tambah lagi dengan guna indikator daripada group mana-mana, boleh tambah lagi. Itu je. Okey, dalam ni, okey, ni dia ada input, style, visibility, semua adalah. Visibility ni
Dia nak tahu time frame mana lah setting kita. Okay, kita pergi kat input lah. Input ni sebelum ni dia ada satu ada macam box ni tau. Tapi saya dah kurangkan sebab kita more fokus pun dekat FCPU. Okay, sini boleh play around lah. Okay, price level ni contohnya price level kata kita buat 5. Bila buat 5 dia akan ada 5 level untuk support ni. Ni yang keluar ni purple contoh 6380 contoh saya ambil buat 5 6510 ni adalah refer pada Gantt chart. Gantt chart you boleh explore, saya tak explain apa ni. Gantt chart. Dia banyak boleh guna untuk saham. Okey, lepas tu yang ni better kita setting 22, bawah ni pun 22. Dia ni sebenarnya untuk setting untuk ni keluarkan patient ni higher high, higher low, lower high, lower low. Maksudnya selepas candle yang kedua baru dia akan keluar indication higher low, lower high. Kalau kita buat 3 maksudnya candle yang ketiga baru dia keluar tu. Kalau buat 1 tu rasanya terlalu cepat. Siapa pernah try 1 boleh try 1 lah. Okey, yang ni sebenarnya kosong sehingga ni bla-bla ni adalah dipanggil apa? Fibonacci. Kalau kita siapa nak guna Fibonacci boleh je letak je dia akan keluar. Tapi saya atas trading style masing-masing. Kalau siapa nak guna boleh klik je sampai 1 dia akan automatic keluar dekat kita punya chart. Okey, ini ni time frame ni kita tak ubah pun tak apa. Okey, custom ni maksudnya kita yang selalu saya terangkan maksudnya pukul 10.30 pagi tu kita tengok first dekat chart candle tu. Dia ambil 10.30 pagi kita pun masuk harga. Macam tadi 6340. Jadi kita masuk 6340. Lepas tu dia akan keluarlah garisan warna hijau dengan garisan warna merah ni. Itu cara dia. Ya. Atau yang ni label ni dia untuk keluarkan ni nampak ni garisan warna putus-putus ni. Rasanya tak perlu pun. Kita ambil 2 ni je sebab kita guna je untuk check dia punya uptrend ke downtrend sama ada dia kalau melepasi garisan hijau ni continuous normally strong uptrend lah. Kalau bawah merah ni strong downtrend lah. Okay. Atau lepas apa-apa changes kita set default lah. Senang set default. Save default. Okay. Okay, yang ni candle yang macam Cik dia beritahu tadi. Sebenarnya ini bar color ni ada nge-shape ni adalah untuk menunjukkan ni apa ni dipanggil inside bar. Inside bar ni kalau siapa tonton video ni you akan dapat idea itu. Kak Dian dari Penang ada share. Baguslah bagi saya video ni. Saya dapat banyak ilmu daripada video ni. Heikin-Ashi ni. Dalam ni dia explain detail how to use Heikin-Ashi. Lepas tu boleh cari TP, entry, cut loss dan juga inside bar dalam video ni. Komprehensif lah video ni. Ya. Boleh tonton. Rasanya cuba cari dalam grup tu ada saya share itu hari. Okey. Dalam ni kalau tak nak sebenarnya kalau tak nak guna pun tak nak letak color pun tak nak apa. Contohnya kalau kita tak tahu warna kita tak tahu warna. Dia duduk situ sama. Kita boleh letak titik je. Nampak tak? Kalau kita tak nak panggil ayat Terengganu kata tak nak bolok nak bolok. Okey, kita buat je tu, kita buat titik je. Kita kat situ sini ada inside bar. Jadi kita boleh tengok inside bar tu kat mana. Boleh ya? Kalau siapa nak saya tak je warna saja je buat comel. Comel tu line Mid BB Betul dia. Comel. 20 lah. 20 yes, lah. Betul. Okay. Saya yang apa dengan lower BB saya buang. Saya rasa macam tak guna mana. Comel ni Mid BB mana warna hitam ni. Boleh ya? Lepas tu yang lain contohnya SAR. Yang siapa nak guna SAR ni boleh guna warna titik-titik ni. Tapi saya buang tak nak bagi serabut, saya buang yang ni. Saya cuma letak ni je. Tanda love dengan tanda crying. Tapi at least tanda crying ni adalah permulaan downtrend besar dan tanda love ni adalah starting uptrend besar. Nampak tak? Kalau saya buang ni, nampak? Nampak. Okey. Ini long ni kalau kita nak buang boleh buang je. Kalau kita rasa serabut buang je. Sebab benda tu
Dia macam atas-atas kita boleh customize kat sini. Lepas tu lain tak ada apa lah. Okey, yang lain kita buat default. Kita save. Boleh lebih kurang macam ni chart saya. Okey. Okey, kita boleh tengok tadi katakan kita tadi pukul berapa ni? Pukul 10.30, 6.340. Cuba sekarang kalau kita buka pukul ni 10.30. Sorry, kita ambil candlestick ya. Pukul apa ni? 10.30 hari ni 10.30 di opening tadi. Sorry, saya tak opening. 10.30 kita ni time apa? 10.30 nampak tak? Semua tahu macam mana nak guna open. Letak je cursor kat ni, nampak ni atas ni. Open, high, low, close Ada siapa nak tanya tak? Setakat ni. Sebelum saya proceed lagi. Tak ada. Okey, contohnya macam ni kita ambil 6521 pada pukul 10.30. Kita nak guna gun calculator. Kita pergi dekat ni. Okey. Kita pergi ke input ni. Buat input. Kita make sure dalam ni source ni kita ambil custom berapa ni? 6521. Okey, kita buat. Okey, nampak tak? 6521. Automatic gun calculator ni dia akan naik kat sini. Actually gun calculator ni dia daripada ni. Ada tengok website ni. Cuba saya tunjuk gun calculator. Okey, cuba kita masuk dia 6521. Okey. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Dia kata dia beritahu buy at or above 654076. Jadi kita tengok balik kita punya chart tadi. 6540.77 nampak tak? Lepas tu kalau sell below 652056. 652026. Faham Ada soalan tak sekat ni? Itu maksud gun calculator. Sebelum ni kita guna manual ni je, kita buat garisan sendiri, tapi untuk pemudahkan kita buat indikator ni bila opening price pada pukul pukul 10.30, 2.30 ataupun 9 malam, kita boleh gunalah sebagai indication kita. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Boleh Dah je. Okey. Jadi saya saja yang saya buat tadi, kita cerita yang hari ni lah kan. Okey, yang pagi tadi saya ambil 5 minit dulu. Julai ni saya ambil 5 minit. Saya masukkan gun calculator ni. Tapi saya guna dekat candlestick lah. Lepas tu baru saya tukar pada Ekashi. Sebab setakat ni saya try nampak Ekashi mudah sikit lah banding pada candlestick sebenarnya. Tapi apa-apa pun boleh back test dulu lah. Saya pun 2-3 minggu ni try back test dulu. Okey Okey, jadi saya cerita contoh. Cara guna Ekashi ni bagi saya mudah macam mana. Kita boleh tengok sendiri ni sebagai indication very jelas lah untuk trend di mana. Uptrend hijau, downtrend merah. Okey, saya cerita yang saya cerita tadi yang saya entry pukul berapa ni? Pukul 10.30 tadi. Okey, 10.30 tadi. Masa sini kot 10.30. 10.30. Ni ke? Baiklah. Ikut. Okey, 10 ni 10.30. 10.30 sini kan saya tak ingat. 10.30 6521. Okey, saya entry 10.30. Yang ni sebenarnya masa ni saya entry kat sini je sebab saya tengok gini, saya tengok dia tengah nak turun lah. Sorry, saya buka sekali satu chart satu ya. 10.1. Dah settle saya ni. Mula-mula saya tengok ni je. Saya tengok 6521 pukul ni. Kan. 10.30 sini. Satu saya tengok dia hijau lah masa consider tengah apa ni uptrend lah. Tengah uptrend. Ini uptrend lagi 10.30. Lepas tu saya tengok dulu 3 minit punya ni. 10.30. Lepas tu saya tengok kebetulan ada nampak B kat bawah ni. Nampak tak? Dekat Pro 3 ni. B tu kira nak cerita senang sebagai entry lah ataupun sebagai confirmation strong ke atas lah. Jadi saya tunggu je. Saya tunggu macam video ni dia beritahu kat mana kita nak entry. Video ni boleh cuba tonton. Dia beritahu kita satu tick above atau satu tick bawah dekat mana dia ada potensi untuk breakout resistance ataupun support. Contoh macam ni kita punya ni 6520 sini kan.
Okey. 6534 lebih ke sini saya tengok. Nah, sini. Lepas tu saya try tawakal je follow 6521 above garisan ni, 6520 ni. Tapi dia naik sekejap je sebut, dia naik sekejap je sampai 20 tick saja, 20 tick. Lepas tu sebab saya guna teknik itulah trailing stop limit. Maksudnya saya tak naik je, saya anjak-anjak, betul lah. Lepas tu boleh ada 500 tadi. Lebih kurang gitulah yang tadi. Itu cerita dia. Okey. Lepas tu yang kedua pula yang saya share 6472. 6472 tu lebih kurang pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi kalau kita tengok 11 pagi kita cari pukul 10, 11. Sini kot. Sini. Okey, sini ni kalau perasan tak saya besarkan Ya. Saya tengok macam mana? Nampak tak yang perlu saya besarkan lagi? Nampak tak ni? Candle ni pukul 11 pagi ni. Dekat sini. 11 pagi sini. Nampak tak yang warna orange ni? Yang ni inside bar warna orange. Nampak tak? Yang ni. Kita tak nampak? Nampak. Nampak? Okey. Kebetulan kat sini kalau kita tengok dia punya sebab bila saya tengok video tu, okey, kalau kita tengok bila ada je inside bar, lepas tu dia very strong downtrend lah. Kita boleh tunggu satu tick below low kat sini. Kalau downtrend lah. Kalau dia uptrend, satu tick above a high sebelum dia. Jadi kalau kat sini kita tengok pukul 11 cerita tadi. Sebelah nampak tak berapa low dia? 73. 73. 73 jadi kita boleh queue lah. Kita queue sell stop 6472. Bolehlah cerita perjalanan ni. 6472. Saya pun tak beli lah. Saya tak derhaka ada punya PC saya. Sekali untung cukup lah. 6472 sampai mana? Sampai sini lebih kurang lebih kurang 97 lah. 102 lah lebih kurang. Itulah profit kalau siapa-siapa boleh sell dekat 6472 ni. Okey. Apa-apa pun kita tengok cara saja saya. Bila ada di inside bar macam ni ataupun macam ni, kita tengok dia tu ke arah mana. Kalau dia downtrend macam ni yang kita tengok pukul 11 9 minit ni, okey ada inside bar. Kalau inside bar ada kat sini, kita tengok lagi dia downtrend, tengok pula 5 minit downtrend lagi. Okey nampak strong. Okey kalau kat sini 11 9 minit, okey sebelum dia adalah pukul sorry 11 9 ni sorry ni 11 9 minit sebelum dia 11 6 minit. Okey. Pada 3 minit Okey, kita nak queue kat mana yang ni? Second inside bar ni. Kita nak queue berapa? Faham tak? 6472. Betul. 6472 tak? Nampak Faham tak? Ada soalan tak setakat ni saya nak explain tentang inside bar? Tapi inside bar ni dia tak ada confirmation lagi Itu je. Confirmation macam mana je ni? Maksudnya? Yalah power indicator tu dia ada second confirmation, baru firm sikit. Betul je ni. Tapi kalau siapa try back test, kita boleh tengok juga ni ni Pro 3 punya. Kita punya Pro 3 pun kita boleh tengok dia arah downtrend, lepas tu histogram bar pun warna merah bawah daripada zero line. Lepas tu kita tengok juga Heikin-Ashi dia semua daripada 5 minit pun contoh macam ni Okey, contohnya saya masukkan dua view Okey, katakan yang bawah ni kita masukkan time frame 5 minit. Ni dia. Ni apa pula melewah. Sekejap. FCPO. FCPO. Julai Okey. FCPO Julai ni pun dia pun. Sekejap saya masuk indikator lagi
Bagi nampak. Okey, kita bagi nampak ni. Okey, macam mana ni? Sini dia. Nampak ni? Kecil sangat. Okey, nampak. Kita nak compare different time frame, okey. Kita bincang dekat 11.9 minit. Nampak tak? 11.9 minit dekat time frame 5 minit kat bawah tu pun stay downtrend strong lagi, warna merah lagi. Bawah ni apa? I can see ke? I can see ke? I can see. Betul tak? Sorry. Can see patut bawah tak? Sorry, tak. Okay ni. Nampak tak jadi? 11.9 minit nampak tak? Kita boleh tengok time frame 5 minit pun stay apa downtrend jugalah. I can see warna merah. Faham tak? Bawah 5 minit, atas 3 minit. Betul. 5 minit. Nampak tak? Kita gerak tu dia lebih kurang sama kan? Apa time frame 5 minit untuk dia punya trend lah kita tengok kan. Betul Cik Asyik. Lebih kurang macam tu lah. Saya guna style gitu supaya nak confirm lah. Sebenarnya the best entry dekat time frame 1 minit. Tapi saya mencabar sikit lah. Saya pernah try hari Jumaat baru ni. Mencabar emosi dia 1 minit ni memang dahsyat lah. Siapa boleh buat entry 1 minit memang power lah. Emosi dia. Itu lah nampak. Sebab kalau kita baca nota maklumat online berkenaan Heikin-Ashi tu, dia recommend, maksudnya dia tak recommend sebenarnya kita dekat 1 minit sebab dia terlalu cepat. Kita cuba cari yang 3 minit, 4 minit, 3 minit, 5 minit ke atas, insyaAllah rasanya mudah sikit. Yang 1 minit ni untuk orang yang betul-betul expert lah tangan dia. Laju lah maksudnya kan. Tangan tak laju. Fikir 2 kali lah. Saya memang tak berani lah. Kalau dia slow, headway boleh laju ke. Betul. Kita tujuan belajar je malam ni. Okey, gitulah. Dia sebenarnya kalau siapa tak nak tukar inside bar tu pun tak ada masalah. Inside bar ni sebenarnya dia valid ataupun boleh guna dia apabila dia dah break high ataupun low sebelum dia. Kita jangan queue dekat inside bar tu. Kita tunggu dia break resistance ataupun support yang Heikin-Ashi yang sebelum dia tu. Yang sebelum dia lah senang cerita. Mudah sikit kalau Inside buy ni bukan reversal lah. Dia setakat ni tak tahu ada dia macam nak kata signal reversal pun ada je dia. Ada setengah tu tak menentu lah pun. Contoh macam ni saya ambil yang ni tadi. Jadi tengok yang ni. Okey, cuba tengok yang ni. Pukul berapa ni? Pukul 5 18 bulan 17.48. 17 berapa? Pukul 5 lah. 5.48 lah. Ni merah, hitam. Hitam ni consider inside buy juga. Okey, inside buy hitam ni. Jadi kalau kat sini kita nak tunggu berapa? Nak queue harga berapa kat sini? Tu tak tahu tu. Sebab yang tu agak-agak nak turun sepatutnya. Inside buy tu. Yang hitam ni, okey, kalau macam ni kita tengok sebab saya buka ni okey. Ni mana dia? Hitam ni hitam ni kalau kita tengok kita punya Pro Trade ni ke arah atas lagi. Jadi kalau kita let's say nak tawakal buy ni, kita boleh tengok kat sini lah one tick high candle sebelum dia lah. Ni Heikin-Ashi sebelum dia. Jadi kalau kat sini high dia berapa ni? High dia 6473, kita boleh Q 6474 lah. Tapi kalau kita tonton video ni dia beritahu detail macam mana kat mana bila kita fill, kat mana kita nak letak stop loss. Jadi kalau based on video tu, kalau kita entry 6474, stop loss dia adalah one tick below daripada low candle ni. Yalah, video tu dia tak tunjukkan inside bar, dia tunjuk yang basicnya. Betul. Kalau ada yang bar yang ada atas bawah punya sumbu, itu dah nak tanda reversal. Betul. Jadi itu yang ni kita ambil yang sebelum dia tu resistance dengan support dia. Mana dia break yang tu yang kita ambil. Betul.
Lebih kurang. Ada soalan tak? Mudah je kan pakai Hashim. Boleh cuba dululah. Cuba back test dulu. Paper trade semua. Contoh macam ni kita nak paper trade kan. Kita boleh dekat-dekat sini boleh tak? Okey, contoh macam ni. Kita ambil trade ni. Kita masuk je harga berapa kita nak. Okey, contohlah kita yang ni. Kita tengok macam nak jatuh. Kita tengok kat tepi ni. Sekejap. Okey, macam nak jatuh. Bila macam nak jatuh, kita ambil sini berapa ni? Low dia. Tak nampak pula. Low dia 6323. Kita ambil 6322. Jadi kita ambil je 6322. 6322 sell 6322. Dia panggil apa? Stop. Stop. DQ lah itu. Ni paper trade lah. Training je. Tak ada apa. Sebab kita tengok kat sini. Tapi kalau live punya tak digalakkan saat ni sebab dia tengah ni. Betul. Baby tengah kecut. Dia sideway lah. Sideway memang tak menentu. Kalau setakat 5-10 tick tu mungkin boleh dapat lah kalau jalan yang lurus lah. Kalau jalan tu kena. Tapi gitu saya nak tunjuk cara kalau nak paper trade. Kalau tu sebab tu saya tanya kalau siapa ada jena tu boleh gunalah. Ini kita ada record. Okey. Kita entry harga sini, kita guna teknik apa? Okey, breakout inside buy ke ataupun breakout apa-apa tulis kat situ. Ini kita tahu daripada weekly kita punya jena trading tu kita boleh tahu kita ni sesuai trading teknik mana, time frame 1 minit ke, time frame 5 minit ke. Kalau kita tengok winning rate kita kat mana, dekat teknik A, dekat time frame 5 minit. Kita proceed je. Kan kita nak ambil yang kita banyak loss. Boleh Okay, ada apa soalan tak? Simple je, tak ada apa pun ni. Ni naik. Kalau naik kita cancel je lah. Cuba test yang pukul 9 tadi, time frame tak berapa? Apa Cik Syed? Cuba buat live sekarang. Tadi buka pukul 9 berapa tanda lepas tu tengok arah dia. Pukul 9. Pukul 9. Pukul 9 tadi. Pukul 9 berapa kan? 17, 21. Daripada pukul 9 dia main kawasan ni je Syed. Guys, dia main sideway, turun naik kawasan ni je. Tu nak naik je. Jadi payahlah kita nak trace, tak payah masuk macam tu tengok. Ni macam ni. Kalau macam ni kita cancel je lah. Susah nak trade kalau sideway macam ni. Pagi tadi lah shock lah naik, turun, jatuh. Tapi kalau perasan lah, yang saya nampak FCPO ni, kalau dia jatuh banyak. Kalau naik tu merangkak je naik. Ya, naik merangkak tapi kita tak perasan. Ada yang tinggi je dulu. Betul. Kalau kita tengok nota ni, inside bar banyak sebenarnya yang pergi je mana-mana website. Dia ada cerita lah tentang apa inside bar pattern ni ada dua tau. Satu breakout, satu reverse pattern. Jadi kalau kita baca sini kita boleh faham lah sebenarnya apa kegunaan inside bar. Saya duduk saja saya baca je lah macam ni. Okey, kita boleh tengok. Okey, kat sini. Okey, ada apa soalan ni tak? Mana sekarang kita tengok time frame 5 minit untuk tengok trend. Lepas tu entry kita tengok time frame 3 minit. Dia entry sebenarnya 1 minit pun boleh Cik Syed, tak ada masalah. Tapi bila 1 minit ni dia goncang dia tu laju, boleh lah kita masuk tapi takut kita dia cakap macam ni, kita masuk je, kita tahu lah saya pernah tengok kita masuk kat 1 minit, lepas tu kita jangan tengok dah 1 minit tu, kita tengok dekat 3 minit ke atas. Cuba je tu. Kalau kita entry 1 minit, monitor 3 minit, lepas tu kita sekejap 1 minit. Sekejap 1 minit, jawab dia. Bergoyang meja. Saya memang tak boleh jalur. Kalau tengok 1 minit, saya nak tengok terus.
Betul. Kalau nak cari entry, saya rasa boleh. Dekat 1 minit boleh nak cari entry. Lepas tu kena konsisten tengok biggest time frame lah selepas tu. Tapi jangan tengok 1 jam daily, lagi demam tu. Tapi memanglah stop loss tu wajib lah. Saya dah tak Betul. kena betul lah. Saya memang seolah wajib. Biasa yang cantik stop loss ni berapa tick? Dia berapa tick tu kadang-kadang depend pada kita. Tapi macam style saya je. Saya macam tadi saya queue dekat tu je. Dekat sorry. Mana? Sorry. Mana hilang? Saya bagi atas mula. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, macam kita ambil yang ni kan. Macam tadi 1521 kebetulan dia naik sekejap lah. Saya ambil sikit je. Saya ambil bawah ni rasa. Tak silap saya. Bawah ni je. Sekitar ni lah. Saya tak main tinggi lah. Kalau boleh kita ambil low yang sebelum kita entry tu. One tick below low lah. Kadang-kadang low tu tak apa tinggi, jangan follow sangat sebab dia takut loss pada banyak sangat kita lah. Kita ikut kesesuaian kita tangguh rugi je lah. Okay. Ada apa soalan lagi tak? Siapa ada kita ni? Cik Asyik, Kak Dian, Cik Den, Kak Zrina, Kak Siti, lagi satu. Dalam tak ramai orang ni, 14 orang tu. Cik Sofi, Azim, Faik, Farizo, Cik Salahuddin, Syafi'i, Kak Siti, Suryani dengan ni Cik Talib rasanya kot. Ni ke siapa ni? Cik Zul, Ya saya. Ya, betul Cik Azhar. macam saya, Ya. macam saya akan tengok juga inside bar untuk ini just sharing sajalah. Sebab Boleh, kadang-kadang saya pun buat silap juga kan. Okey. Contoh macam sebelum trade tu saya akan tengok daily dengan Okey. TF 30 minit lah. Daily Adakah- dengan 30 minit, okey. Adakah inside bar tu dah pecah? Kalau dah pecah, maksudnya dia boleh pergi jauh lagi. Macam ni Okey. kalau macam saya tengok daripada jam 12. Pukul apa? Pukul 2.30 tu dia dah main dalam inside bar tu. Kan? Cuba tengok. Dalam inside bar TF 30. Sekejap saya ambil overall. Okey. Okey, berapa? 3 minit 30 minit. TF 30. TF 30. TF 30. Okey. Pukul Satu lagi? 2.30 tu, lepas tu yang second candle tu, dia dah bermain di dalam-dalam tu je. Dalam inside bar tu. 2.30 Kak dia. Ya. Sekejap saya cari 2.30. Okey, sekejap saya besar sikit Okey. 2.30 sampai pukul 3 tu kan. Lepas tu candle pukul 3 tu, okey. dia dah tak boleh pergi jauh dah. Momentum tak ada. Yang warna purple ni kan, inside bar. Betul, okey. Sebab kalau saya beli juga, gatal tangan beli kat sini memang kena. Sebab saya tak pandai nak main dalam inside bar tu. Sebab dia pergi, dia balik, pergi balik. Macam tu lah. Maksudnya kalau ada je inside bar, Kak dia akan tunggu dia break je dah inside bar tu kan? Kalau TF 30 tu, kalau momentum tak ada memang tak beli. Tapi kadang tu terkena juga kalau gatal tangan. Maksudnya contohlah kita ambil pukul 2.30 ni kan. Maksudnya sama ada dia break sebelum candle inside bar tu ataupun break atas ataupun break bawah kan, betul? Break atas atau bawah dalam TF 5 minit. Maksudnya kalau dia melepasi dengan candle yang besar ataupun gap, boleh kita entry. Tapi tengok juga kan, kita tengok SNR yang lain, adakah ada kat situ
dia boleh pergi. Macam tu lah tengok nak cerita tu tak pandai sangat. Tapi macam tu lah kalau macam TF30 tu dia asyik bermain dalam tu, dia tak pecah-pecah. Saya memang asyik terciduk je kalau main dalam tu. Okey, faham. Macam tu lah. Okey, betul. Terima kasih kat dia. Maksudnya sekarang terbaik. Okey, sekarang yang atas ni 5 minit, bawah ni 30, kanan ni 5 minit Ini 5 minit, 5 minit. Okey, kalau kata macam ni saya tak 3 minit Kita dia kita main kita view chart dia. Okey, katakan tadi Kak Dian cerita ni based on inside bar warna purple ni. Okey, cuba tengok kat mana garisan bergerak ni. Nampak tak? Sorry. Yang ni kita ke sini sikit. Okey, kita nampak tak dia punya garisan tu? Maksudnya dia tak pergi jauh, dia main macam sekadar tu je lah. Kalau dia dah break tu mungkin dia fly jauh lagi lah. Lebih kurang gitu agak dia kan? Betul? Ya. Saya suka tanda buat kotak kan. Saya suka tanda color-color lah. Macam belum pecah lah saya tanda. Macam tu lah. Kalau macam dia pun boleh jadi SNR untuk yang ke depan lah. Macam tu lah Cik Zul. Boleh insyaAllah. Okey, cuba kita tengok yang 14 hari bulan lah. Kita tu je. Just study ya. Okey 14 hari bulan. Okey, cuba kita tengok ni 14. Okey, kita tengok yang 14 lah. Kita 14 hari bulan 5 minit. Apa kita tengok 5 minit. Okey. Cuba tengok tadi 14 hari bulan ni kalau kita tengok kat sini, ni time frame 30 minit kan. Nampak tak sini ada inside bar ni, warna purple kat sini. Atau bawah S. Okey. Yang base pada Kak Dian beritahu tu, dia tunggu inside bar ni break. Maksudnya kat sini, inside bar dia kat sini, dia perlu break yang ni. Perlu break yang sebelum ni adalah high dia berapa ni? Saya tak nampak. High ni 6125. Maksudnya kata let's say dia kena break 6126 lah lebih kurang. 6126. Jadi 6126 dia kena break situ. Baru nampak dia fly lah. Nampak tak? Faham tak ni? Betul Kak Dian? Saya explain? Ya betul. Terima kasih Kak Dian sharing. Okey, ada siapa-siapa nak sharing, nak question, kita buat sekejap je ni lah, 1 jam je sembang je. Sekejap je. Hari ni berapa belas dalam Ramadan? 19. Okey, ada nak tanya soalan tak? Kalau tak ada, ingat sampai sini je lah kita punya tu. Ada siapa-siapa? Cik Salahuddin. Cik Salahuddin ada kat mana? Offshore? Belum lagi je tu. Besok kuarantin. Ke raya di tengah lautan? Ya dah tu. Ya Di dah tu. platform mana je ni? Ya? Cik Salahuddin? Apa dia je tu? Di platform mana? Saya naik resak. Besar. Resak gas platform. Besar tu besar juga platform tu. Dia antara company yang pernah saya kerja, dia buat design consultant design untuk platform resak. Okey, ada apa siapa-siapa nak tanya lagi tak? Kita cuma penting tu lah, cuba tonton balik video ni. Saya highly recommend lah tonton basic dia cerita tentang ni. Lepas tu apa-apa cuba buat backtest lah. Kadang-kadang kita boleh dengar orang cerita profit sana, profit sini, entry sana, entry sini. Mungkin dengan dia sesuai tapi dengan kita tak sesuai. Jadi kita jangan cuba-cubalah kalau benda tak sesuai dengan diri kita. Mungkin setengah orang sesuai untuk time frame 1 minit. Ada setengah orang tak sesuai 1 minit. Jadi kita cuba cari yang sesuai dengan kita punya trading style. Boleh ya? Lul, yang Yes, time frame 30 minit tu saya macam tak boleh faham. Dia macam ni Cik Aziz. Kita buka yang besar. Ya. Mana? Okey. Okey, contoh ni ya. Ini nanti betul lah kalau saya silap. Okey, contoh macam ni. Okey, yang based on yang kat ni betul tak ni picture. Okey, betul.
Ini berapa belas? 11, 12. Ni kasih. Hari ni berapa? 20 kan? 20. Okey, dia macam ni. Dia maksud Kak Dian tu cerita, dia style dia. Kalau time frame 5 minit, 30 minit ni, dia akan tengok inside bar ni yang macam ni lah. Macam saya setting warna orange. Atas-atas kita lah kalau kita nak setting warna apa. Okey. Orange atau hitam lah kan? Boleh ya? Okey. Selagi next candle tu tak break, maksudnya inside bar ni tak break previous candle sebelum dia tu ataupun icon tu, dia tak enter lah, ataupun tak follow the trend lah. Maksud dia tu. Tak? Macam ni. Pukul 2.30, pukul 3, nampak tak? Dia tak break yang sebelum ni tu. Sebelum ni, catat. Sebelum ni, pukul 12 ni, dia punya candle dia, high dia berapa? 6409, low dia 6302. Sedangkan candle next Hakashi tu, dia range dia antara 6374 dengan 6316. Tu maksud dia. Buat kotak kat merah tu, buat kotak. Kotak. Baru nampak resistance dengan ni. Ya, kotak kat mana ya? Mainlah kita yang ada tu bawah sikit. Bawah satu. Ni. Rectangle. Okey, rectangle. Contoh macam ni. Kotak ni atas ni. Yang merah. Merah ni. Allah. Lama tak main kotak ni. Okey, gini. Kotak ni. Gitu je. Dia asyik. Lebih kurang lah. Tenang. Lebih kurang lah. Okey. Maknanya dia tak tembus support, dia tak tembus resistance maksudnya. Boleh je, Zik? Faham tak? Maknanya dia tak tembus 255 lah. Tapi kalau berani masuk, boleh masuk dapat 5 tick tau. Kalau berani lah. Sebab kalau pergi time frame bawah, boleh dapat lagi. Cuba tengok kat time frame bawah. Time frame bawah kita tengok. 5 minit, okey. Kalau berani lah. Sebab dia lah. Sideway. Faham tak? Faham. Macam ni tak nampak besar kan dia? Mana Cik Zul. Cik Zul. Ya, saya. Cik Zul, cuba tunjukkan yang pecah punya. Pecah? Pecah apa ni? Pecah kaca pecah gelas. Yang ni. Yang apa tu, ada yang inside bar yang ni, yang Kak Dian cerita tu, yang ni dia tak tembus kan? Apa dia tak pecah kan? Yang pecah betul. punya macam mana rupanya? Sekejap. Saya nak tunjuk. Yang pecah ni kita tengok yang time frame 30 minit. Kita tengok yang 14 hari bulan. Boleh? Yang hari ni punya tak ada Hari ni tak ada. Pagi tadi lah dia pecah sekejap. Okey, banyak sebenarnya kalau kita tengok ni, banyak pecah ni. Okey, contoh ni ya. Saya buang yang ni ya, boleh ya? Okey, kalau kita ambil ni time frame 30 kita study je. Okey. Contohnya kalau kita ambil yang pecah. Okey, kita ambil yang pecah ni ya. Tetap nampak ni. Pukul 23 ni pukul apa? 23 ni malam dah. Get up. Okey, yang ni 11.30. Ya, boleh yang ni. Ya, kita ambil yang ni, kita buat kotak. Kita buat kotak sini. Ni ya, ni. Lebih kurang. Nampak tak? Lebih kurang. Saya nak accurate tarik tu tak sempat. Nampak tak? Siapa tanya Kak Zina? Okey, nampak. Okey. Ni lebih kurang sama lah Kak Eda cerita ni. Kita refer inside bar kita ni yang warna hitam ni. Nampak tak? 11.30. Okey. Kan? Lepas tu kita tengok sebelum candle sebelum ni kita consider high pula. Support resistance yang sebelum ni. Maksudnya bila dah pecah yang atas ni baru dia follow lah. Nampak tak Kak Zina? Okey, clear. Ya. Dia pecah candle mana Cik Zul? Yang keberapa candle dia pecah? Dia pecah candle sebelum yang dia. sebelum dia. Sebelum dia Cik Din.
Sorry. Maksudnya Okey. kalau Apa inside panjang bar tu? tu 2 candle selepas inside bar tu baru dia masuk entry betul tak? Betul. Jadi sekarang kalau kes yang ni dia ada dua inside bar lah. Nampak ada yang 11.30 satu, yang pukul 12 satu. Nampak tak? Kalau in case macam ni sebenarnya yang pertama dia tak pecah lagi kan? Lepas tu kita boleh bila pergi next yang inside bar yang kedua tu pukul 12, jadi mungkin kita yang ni kita boleh anjak ni yang ni pula jadi sini. Contohlah. Faham. Ikut boleh. Lebih kurang gitulah kan. Betul Kak Dian? Maksudnya inside bar pertama tu jadi bar sebelum dia, betul? Untuk inside bar yang kedua. Betul. Tapi nak entry boleh refer TF 5 minit kalau nampak dia, kalau candlestick ada gap. Maksudnya kita boleh masuk lah. Maksudnya Kak Dian tengok dekat TF 5 minit lah untuk entry. Tengok dia dah pecah ke belum. Jadi ganti-gantilah tengok candlestick, lepas tu Akenashi macam tu lah. Okay. Dia candle inside bar je. Outside bar tak ada tu. Outside bar. Outside bar macam mana ya? Tak tahu. Pernah dengar tapi inside je. Ada saya pernah ada terdengar outside bar tu macam mana tapi tak pernah explore je outside bar. Kita tanya je Mr. Google senang je. Outside bar masa kita tengok kita tahu je. Inside bar pun tak lepas lagi ni. Ni ko gini abang faham. Outside bar tu lebih besar ni outside bar dia, buat ni lebih besar. Gitulah Allah. Engulfing ke tu? Bukan engulfing. Bukan engulfing. Kalau orang tanya harami ke itulah saya tak faham dah tu. Minta maaf banyak. Engulfing tapi dia panggil outside bar dengan ada bar ya. Ini bearish engulfing. Kita ingat gini dah lah, inside bar tu dia kecil daripada jirang dia. Kalau outside tu dia besar daripada jirang ni lah kot. Mak lah, mak kena besar. Mak besar. Mak sehat sikit. Itu tanda dia nak turun lah. Ya kot. Ya tadi tu je lah. Okey. Macam yang ni lah. Tapi gitulah apa-apa cuba praktis lah kita tip daripada member Kak Dian, siapa-siapa share ni kita appreciate lah. Kita guna, kita apa-apa sebenarnya kalau siapa pergi kelas sana, kelas sini. Yang penting kita jumpa satu teknik yang proven untuk dan juga mudah untuk kita make profit tu je. Dan juga mudah kita untuk exit dan juga control kita punya cut loss lah. Apa-apa pun tak ada hal. Boleh ya? Dul, nak tanya. Ya saya. Pro 3 tu, kalau dia ada, apa yang Pro 3 ni kan Pro 1 kan? Grup? Pro 3. Pro 3. Okey. Pro 3. Okay. Dia lebih awal daripada Pro 1. Kalau sama ada buy ataupun sell kan? Betul. Jadi sesuai ikut yang mana? Dah ke atas ke Pro 1 ke Pro 3 kalau kita nak entry? Bagi saya kalau siapa nak cepat untung boleh follow Pro 3, tapi sometimes Pro 3 ni dia ada U-turn lah bila price action dekat sebab apa-apa kita trade, the best adalah kita follow price action dekat candlestick ataupun itulah lebih cepat sebenarnya. Ya bayar ni dia calculate based on previous data je sebenarnya. Sebab kita boleh guna untuk Pro 3 ni untuk apa ni bagi validation atau confirmation lah. Kalau saya tengok kalau Pro 3 kan. Kalau S tu dia lebih cepat tau. Pasal lepas high dia terus sell. Okey. Jadinya bila keluar B tu kita buy lah. Close lah. Boleh je. Sebab kadang-kadang sebab setiap ni macam ni more pada MACD punya tu. Dia buat ni semua daripada high, open, high, low, close punya data ni. Dia ada formula dia plot graph lah. Tapi the best apa-apa pun naked chart sebenarnya the best. Tapi yalah sebenarnya indicator whatever ni semua
memudahkan kita je sebenarnya, tak ada apa pun. Lebih kepada tawakal lah. Betul. Macam saya cerita tadi lah. Saya cerita tadi, saya tak pernah ada rekod winning rate bla bla, tapi bila ada orang tanya kemarin, ada budak baru nak join, dia tanya winning rate berapa, lepas tu saya kata, macam saya cerita tadi lah, saya tawakal je, ada rezeki ada. Indikator ni sebagai guide je. Lepas tu dia keluar, dia share saya, dia punya winning rate dia. Saya kata, oh you winning rate tinggi dah, you proceed je, tak ada apa. Gitu je lah cerita, kita pun malah nak argue dengan orang. Okey, ada apa lagi tak sebelum kita end kita punya ni, dah pukul 11 dah. Maknanya time frame 30 minit, satu candle kena tunggu 30 minit baru siap, lama tu. Dah, dia gini, dia macam kita order nasi biryani lamb shank Syekh Ammar baru ni kan. 2 jam baru beratur. 2 jam beratur lah kata bila tak ramai orang kata kena sihir pula. Macam-macam tak apa. Tak ada. Atau orang lah, kalau orang sebenarnya untuk time frame besar ni sebagai macam Kak beritahu tu lah, kita sebagai nak tengok arah mana dia strong. Arah trend je lah. Ya, betul. Tapi kita entry, kita tak cari smallest time frame je. Pasal saya lebih kepada tawakal je, Cik Lul. Betul. Tawakal dengan disiplin bagus. Kalau tawakal tak disiplin, yang tu mudarat pada diri. Oh ya. Okey, kalau tak ada apa-apa ingat sampai sini. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi siapa-siapa malam ni? Kak Siti, siapa lagi ni? Cik Talib, Kak Suryani, Siti, Syafi'i. Diorang ni tak tanya Lul, dah untung banyak. Saya tanya ni asyik rugi je lah, tanya lah. Untung dia macam Cik Din tu. Cik Din tak ada dah. Ada tak ada? Cik Din dah keluar. Okey. Cik Din dia tak pernah share ke? Untung pun tak pernah, rugi pun dia tak pernah share.